Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazim Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Tuhfatur Raghibin karena Syekh Arsyad Al-Banjari. Kita berada pada muka surat 70, tuan-tuan dan puan, masuk dalam bahagian soal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Soal. Jadi termasuk manhaj ulama terdahulu dalam kitabnya, apabila hendak menjelaskan permasalahan, dibuat soal dan dibuat jawapan. Fa in qulta qultu, fa in qultum qulna. Contoh dia. Lebih kurang macam tu. Itu bahasa Arab lah. Itu Imam Al-Ghazali misalnya, dia yang terkenal dengan membuat soal dan jawab di dalam kitab beliau. Dan diikuti oleh ulama-ulama Melayu. Soal, jika ada orang berkata bahawa kamu menyangkar dan membuang fasilah, itu bukan kerana memberinya kepada syaitan dan mengikuti permintaannya, hanya senya yang kamu berikan itu kepada manusia yang gaib dahulu kala, iaitu setengahnya leluhur, nenek moyang, raja-raja, dan setengahnya para padrinya kisisin. Padri ini lebih kurang orang soleh dululah, agama lama, emanisme, atau apa, pendeta. Kalau orang Kristian dia panggil padri lah, kisisin. Mereka itu gaib, dan untuk sampai kepada sekarang ini, maka kamu kena beri kepada mereka itu warna bagai makan makanan kerana menghormatinya, supaya ditolongi kamu pada sebarang pekerjaan kamu yang susah, seperti juga kata kamu memberi makan makanan kepada keluarga dan sahabat yang tiada gaib, supaya bertolong-tolongan kepada kamu pada apa-apa pekerjaan. Maka itu pekerjaan harus tiada haram dalamnya, kerana tiada padanya pembaziran dan mengikut syaitan, dan tiada syirik dan bid'ah. Ini soalan tentang menyebabkan cara untuk menyangkor dan membuang fasilah. Jadi kepercayaan kepada sial ini adalah suatu perkara yang bercanggah dengan tauhid. Sebab apa? Kita dah percaya bahawa tauhid ada 3, iaitu pertama tauhidul zat, tauhidus sifat, tauhidul af'al. Dia ada 3. Jadi tauhidul zat, zat Allah SWT Esa. Tauhidus sifat, sifat-sifat Allah semuanya Esa. Tauhidul af'al, segala apa yang terjadi ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kan? Apa yang terjadi baik dan buruk ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beretikat, okey, kalau buat macam ni nanti kena sial, kalau buat macam ni nanti kena sial. Ini adalah tidak betul. Tidak ada istilah sial, itu tidak ada di dalam Islam, kerana baik dan buruk datang daripada Allah SWT semata-mata. Lalu orang-orang dahulu, terutama orang-orang yang berada di daerah Kalimantan, Borneo,
ini membuang fasilah dan menyangkau cara untuk kononnya buang sial. Dengan cara apa? Iaitu buat sesajian, kan? Kalau contoh dia golongan yang bukan Islam, mereka ada buat apa tolok apa nama dia? Bakor. Kalau bakor kemenyan tu, mungkin termasuk lah kot, tapi zaman sekarang kena faham dulu. Jadi ada di kalangan umat Islam, terutama orang Arab, dan termasuk saya juga memang suka bakor. Tapi bukan bakor untuk panggil jika apa, bukan. Nak wangikan bilik ni dipanggil ud. Jadi yang kita beli kat Medai Damal kan banyak jual lah ni. Itu memang kita bakar, itu bukan kemenyan lah, macam kemenyan lah juga. Tapi tujuan dia bukan untuk fasilah kemenyan, bukan. Kita panggil bukhur. Bukhur itu untuk wangikan bilik. Terutama perpustakaan saya ni takkan kita nak panjat celah-celah tu, susah benar ni. Jadi cara dia apa? Kita bakar wangilah perpustakaan tersebut. Itu cara dia. Tapi orang-orang yang bukan Islam, termasuk nak buang sial tu, dia bakar macam bukhur, kita panggil macam kemenyan, kononnya untuk bagi panggil dia punya roh datang dan lain-lain lah. Lepas tu meminta untuk dia membuang sial tersebut. Sebab mereka percaya bahawa roh-roh inilah yang bertindak melakukan perkara baik dan buruk. Intikad seperti ini ditolak di dalam Islam. Jadi perbuatan itu dipanggil fasilah dan menyangkau. Cuma sekarang ni pertanyaan, soal yang masuk dalam ni, dia nak buat helah. Helah dia macam mana? Dia buat benda tu, dia bagi makan, letak apa oren kan, letak pisang. Ini salah lah. Jadi ada orang ziarah kubur pergi letak pisang, letak apa tu tak betul. Ziarah kubur tu sunat. Ala nahaitukum an ziyarati kuburi kuntu nahaitukum an ziyarati kuburi ala fazuruha. Aku pernah melarang untuk menziarahi kubur. Sekarang kau ziarah lah. Tapi ternyata pergi bawa pisang lah, pergi bawa apple lah, bawa oren. Ada yang buat kulit kuning, letak dekat kubur, kononnya roh tu datang nak makan. Itu semua jahil belaka. Itu semua jahil belaka. Kalau i'tiqad seperti dapat memberi kesan dan lain-lain, dan dia mohon kepada roh tersebut yang menunaikan baik dan buruk secara mutlak, misalnya dia, maka itu justru boleh menyebabkan kekufuran. Kalau dia sekadar bertawasul kepadanya, beristighosah dengannya, itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Dalam 4 mazhab sunat. Tapi kalau dia sampai menganggap bahawa roh itu yang menunaikan dan memberi makan dan lain, ini semua adalah kufur. Itu semua adalah haram dan boleh menyebabkan kufur kalau sampai berikut roh tersebut itulah yang menunaikan sepenuhnya, bukan atas kehendak Allah SWT, bukan atas Allah SWT yang memberi kesan. Lalu disebut di sini, iaitu apa? Memberinya kepada syaitan dan mengikutkan. Jadi dia bukan niat untuk bagi syaitan, untuk bagi ke jin dan lain-lain, bukan. Hanya saja yang kamu beri itu kepada manusia yang gaib. Ini macam kepercayaan Confucius. Misalnya dia, ini adalah tidak benar, juga tak boleh. Dahulu kala iaitu setengahnya luhur nenek moyang raja-raja, dan setengahnya para padrinya. Jadi memang dulu, zaman dahulu, ada di istana-istana padri-padri, maksudnya istana-istana orang-orang dipanggil monk. Bahasa Inggeris dia monk. Iaitu memang dirawat oleh istana. Zaman sebelum Islam, memang di agama Hindu atau agama Buddha, monk-monk ini adalah bahagian daripada yang dijaga oleh istana. Kerana apa? Pada waktu zaman-zaman sebelum Islam, kalau ada musibah atau apa, mereka ini yang dijaga untuk mereka doa. Lebih kurang macam tu lah. Digadakan macam tu. Apabila datangnya Islam, dia rubah. Dia tidak lagi membuat konsep monk, tapi kita ada konsep yang dipanggil dengan ulama
mendamping umara, menasihati umara. Jadi bagi tahu hukum hakam Islam dia macam mana, hukum hakam fiqh dia macam mana, apa yang perlu dibuatkan, ini hukum dia yang sesuai macam mana. Itu tugas ulama. Tugas ulama melakukannya untuk memberi nasihat yang baik. Tapi doa ya juga. Jadi hari Jumaat berjamaah istisqa, maka mufti akan naik untuk membaca khatib, raja dan sekalian rakyat akan datang menerbalikkan baju kan kalau nak hujan kan. Kalau sejarah Daulah Abbasiyah, jadi nanti di Baghdad semuanya turun di padang, khalifah tersebut akan buka baju dia terbalik, pakai baju terbalik. Pakai baju terbalik tu istisqa kan, adab dia macam tu. Kalau kita belajar kitab Al-Istisqa, masa kita istisqa tu apa, kitab fiqh, dia ada babu solatil istisqa, iaitu bab solat minta turun hujan. Cara dia macam mana? Semua sekalian rakyat, binatang-binatang semua dihimpunkan dekat padang. Lepas tu pakai baju terbalik. Kan nanti ada khutbah dia, ada lain. Adalah kena bacalah kat situ. Itu tujuan dia. Jadi zaman dulu khalifah-khalifah dulu seperti itu. Jadi nanti mufti yang akan naik dan bagi khutbah. Lalu untuk bersama-sama mohon hujan, dan hujan pun turun. Itu biasa. Jadi zaman Rasulullah SAW kan, bila buat macam tu hujan turun sampai nak banjir dah. Waktu jadi ada doa dia tu kan. Iaitu tujuan untuk turun hujan bukan nak sampai banjir, kesalahan dia dan lain-lain. Okey. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Lalu kononnya nak beri makanan tersebut menurut kepercayaan ini untuk menghormatinya supaya ditolongi kamu pada sebarang pekerjaan kamu yang susah, seperti juga kata kamu memberi makanan-makanan kepada keluarga dan sahabat yang tiada ghaib. Kira macam bagi tamu lah Ustaz, bukan saya percaya dia Tuhan ke, bukan saya percaya dia apa, dia macam tamu, cuma dia dah ghaib. Ini kesalahan besar. Orang yang dah meninggal, roh-roh ini tidak perlu kepada makanan manusia yang hidup. Dia tidak perlu kepada itu, dia perlu kepada doa. Dia perlu kepada kalau ihda'us thawab macam mana, menghadiahkan pahala bacaan Quran macam mana, itu perkara khilaf. Majoriti ulama kata sampai. Yang kata Imam Syafi'i kaul masyhur tak sampai, itu dibahas. Ada yang kata tu kaul qadim. Syekhul Islam Zakar Al-Ansari dia pun membahas perkara ini. Tapi ulama mazhab Syafi'i menerima pendapat yang sampai. Yang katanya masyhur dan lain itu kena faham detail dia punya konsep. Jadi itu dah dibahas oleh ulama. Banyak buku menerangkan tentang ihda'us thawab ilal mayyit, menghantarkan pahala kepada mayit. Banyak sekali artikel, buku, cetakan tentang isu ini. So tak perlulah hari ini nak mempermainkan isu kalau ada orang meninggal sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhum. Misalnya jangan sebut Fatihah tu, bukan. Rasul tak pernah orang meninggal sebut Fatihah, bukan. Tu jangan mudah tertipu. Kita buat semua, kita baca apa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kita juga nak hadiah Fatihah alhamdulillah, nak baca Yasin alhamdulillah, sebab ada hadis iqra'ul Yasin ala mautakum atau kama qala, lebih kurang jauh. Ustaz, hadis tu lemah ke tak lemah? Inti dia diriwayatkan oleh beberapa ulama-ulama besar. Saya bukan muhaddis, saya tak tahu, tapi ulama berihtijaj dengan hadis tersebut. Al-Qurtubi, As-Suyuti dan banyak lagi ulama-ulama lain berihtijaj, berhujjah menggunakan hadis tersebut. Mungkin itulah rahsia kita di tanah Melayu ni, setiap malam Jumaat baca surah Yasin. Bila ada orang meninggal, kita baca surah Yasin, kita baca tahlil dan niat untuk dihadiahkan kepada yang telah meninggal. Kalau dikatakan Ustaz, mana saya tak tahu pun dia dibacakan, dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal tu macam mana, doa tu macam mana,
Di akhir doa Yasin tu kan, Allahumma inna nuhdi ila thawaba mithla thawabi dhalika min qiraatil Yasin wal ayatil Quranil Hakim. Dan lain-lain kita baca kan, kita baca tu doa tersebut, wa nuhdi ila siapa, kepada si fulan itu fikih dia. Jadi bukan tak ada penerangan, ada penjelasan tentang perkara-perkara ini. Jadi jangan mudah tertipu. So dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang ini tak betul lah. Oh yang itu lepas tu kenapa kita ada buat kenduri arwah makan? Ni nak bagi makan dekat mayit, mana ada kita buat kenduri arwah tu. Bukan tujuan dia itu. Tujuan dia tamu-tamu datang untuk sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Quran, Fatihah, doakan kepada ayahanda kita, bonda kita ataupun tok nenek kita misalnya ketika kita buat perkara seperti itu. Dan tujuan dia kita ikramud duyuf. Itu nama dia dalam bahasa Arab asyaul walidain. Sedekah dengan niat pahala sedekah itu dikembalikan, dihadiahkan kepada orang yang dah meninggal. Boleh ke tak boleh? Khilaf. Tapi ulama juga kata boleh. Bahkan dari kalangan golongan Salafiyin, Wahabiyin sendiri khilaf. Antara mufti dia Bin Baz, antara mufti dia Albani, itu khilaf. Dalam bab itu ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. So kenapa nak gaduh pula kan? Ini misalan dia. So boleh ke tak boleh? Boleh, bukan tak boleh. Dengan syarat jangan sampai kalau hari kematian, contoh dia hari kematian, anak yang meninggal itu semua kecil-kecil, yatim, diambil duit mak bapak dia untuk buat benda tu. Itu tak boleh, haram. Sebab apa? Duit itu adalah duit waris. Wajib ditasarrufkan dengan tasarruf waris. Kalau dia anak yatim, maka dia milik anak yatim tersebut. Kita tak boleh makan harta yang batil. Kan? Harta anak yatim tak boleh dimakan dengan batil. Iaitu mentang-mentang dia anak yatim, dia dapat waris banyak, kita jaga dia, kita makan, kita solat masuk dalam perut kita. Haram tuan-tuan dan puan, itu duit anak yatim tu haram kita makan benda tu. Ini yang disebut dalam Al-Quran malul yatama. Malul yatama tu harta orang-orang yatim. Ini haram. Kecuali dah besar-besar. Bila ayah dia meninggal misalnya, dia ada harta waris dan dibagi masing-masing, atau dah tahu nisab masing-masing, dan mereka sengaja niat harta tersebut nak hadiahkanlah ke ayah dia, ala berapa sangat kan? Kita ni tak ada masalah. Tapi Ustaz, hadis Ja'far tu macam mana? Yang kisah Alul Ja'far di mana dia meninggal, Rasul tak bagi, yang Rasul suruh neighbor yang bagi makanan kan, sebab dia tengah susah, betul. Tapi kalau dia memang tengah susah tapi dia yang nak buat sebab dia kaya raya. Ada orang bilioner misalnya dia. Ayah anda dia meninggal, dia memang susah tapi dia boleh bayar caterer untuk bagi makan. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Takkan tak boleh. Tak. Dia tidak menyusahkan bagi dia, justru bagi dia dia nak sedekah. Tujuan macam mana? Takkan nak halang. Jangan kita kufur nikmat, itu nama dia. Tapi kalau dia miskin, jangan pula budaya adat itu menuntut untuk dia membuat perkara tersebut. Itu tak betul lah. Justru neighbor-neighbor yang tolong dia orang miskin. Contoh dia, kita dekat Gombak ni, ada neighbor kita, memang kita tahu dia miskin. Ini dia dah, baru dia dimusibahkan, keluarga dia meninggal, kecelakaan contoh dia, aksiden contoh dia, saudara tinggal, dia seorang. Lepas tu nak suruh dia buat macam, tak boleh lah. Kita sebagai neighbor tolong dia. Itu misalan dia. Jadi kalau macam saya dulu di pondok dulu, di Jawa, di Indonesia, ada bukan tak ada. Tapi bukan keluarga tu yang uruskan, bukan. Neighbor ni bawa barang, bawa gula. Tuan-tuan tahu kiai saya meninggal tahun 1999. Pondok ni penuh. Pondok ni bukan pondok kecil, besar. Pondok ni berhektar-hektar, besar. Yang datang ni sampai sekujung mata tak nampak. Solat jenazah tu dari mula solat isyak tu, lepas solat isyak itu solat jenazah dia nak dikebumikan pagi.
Dari malam pukul 9, pukul 8 tu sampai dia dikebumikan tu tak berhenti orang solat jenazah, tukar satu. Jadi nama imam tu kita listkan berapa puluh tu. Setiap kali datang rombong kiai besar datang jadi imam, kiai besar datang jadi imam, tak berhenti. Sebab apa? Sebab yelah orang datang kan, datang. Lalu yang datang tu bukan tangan kosong, datang tu bawa bereh, bawa gula tu satu gudang penuh. Bawa gula tu satu gudang penuh. Bukan keluarga tak keluar apa-apa. Keluarga tu tak keluar satu sen pun. Tapi orang datang sedekah pada keluarga yang takziah ni sampai satu gudang gula penuh. Beras satu gudang penuh. Ibarat dia makan setahun tu tak habis lah. Lebih kurang macam tu. Datang belum lagi orang bagi sedekah dan lain-lain penuh. Ini contoh dia. Bukan, jadi jangan salah faham. So kita kalau ada yang mungkin kurang sesuai, kita betulkan sahaja. Bukan kita memusuhi terus. Tak boleh. Lepas tu buat majlis yasin, ada masalah. Ihda'us sawab ilal mayyit. Menghadiahkan bacaan tersebut kepada mayyit, dan ini dah dibahaskan oleh ulama. Tapi kalau yang macam ni tak betul lah. Jadi tujuan dia nak tolong-tolong kepada orang yang gaib. Jadi adalah ni tak bagi dia tak haram. Sebab apa? Tak ada pembaziran, tak ikut syaitan, dan tak ada syirik, tak ada bid'ah. Jawapan dia, perkataan itu batal jua. Apa yang dia sangkakan itu batil. Kerana yang demikian itu semata-mata dakwaan dan waham. Ini tak ada ilmu orang cakap macam ni. Siapa kata roh yang datang tu kita nak bagi dia makan? Siapa kata? Ini maksudnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak boleh. Ini dia kata tanpa semata-mata dakwaan dan waham, tanpa dalil. Ini tak ada dalil daripada Al-Quran atau hadis atau qaul ulama sekalipun, tak ada. Maka dengan apa jua kita ketahui bahawasanya yang meminta sangka itu manusia yang gaib dahulu kala hidup sampai kepada zaman sekarang ini, maka tiap-tiap dakwaan tanpa dalil itu tiada harus dipegangi dan dijadikan i'tiqad. Tak boleh. Ini tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini semua jahlun, kebodohan. Dan jikalau umpamanya disangka diwaham dan dibenarkan bahawa yang meminta sangka itu manusia yang gaib sekalipun, adalah pekerjaan itu haram jua. Kalau dikata okeylah waham memang ada manusia yang gaib yang minta, itu juga haram, tiada harus dikerjakan kerana tiada sunyi daripada pembaziran dan bid'ah yang haram. Jadi tiada sunyi daripada pembaziran dan bid'ah yang haram. Dan jika umpamanya dimakan oleh manusia atau binatang, akan makanan yang dihantarkan kepada tempat yang disangka itu sekalipun, tiada juga menghilangkan haram pembaziran dan bid'ah. Istimewa lagi, lebih-lebih lagi lah. Dia kata lebih-lebih lagi, jika yang diberikan makanan itu syaitan serta dihimpunkan kepadanya beberapa pekerjaan yang muka yang lain daripada itu. Ini semua kegilaan. Kalau orang nak bagi makanan macam ini pembaziran, sanctity, orang yang sinners, yang tak masuk akal lah, tak waras. Sebab itu tidak ada. Jadi kalau kita hatta kalau orang yang betul-betul menjalankan syariat Islam, maka tak adalah istilah dekat kubur tu nak letak makanan ke apa, tak ada. Ini tak wujud, tak boleh, tak betul. Pulut kuning ke apa tak, yang makan tu semut. Nak sedekahkan semut, sedangkan semut apa niat dia dah nak buat benda lain, tak adalah orang buat. Jadi kalau kita nak pergi kubur, kita mesti arah kubur, tak ada masalah. Bersihkan kubur, tak ada masalah. Baca Al-Quran, baca Yasin, tak ada masalah. Baca tahlil, tak ada masalah. Jangan bawa rendang pula letak kat situ. Itu tak boleh. Nak makan sama-sama raya, itu tak betul. Tabzirul mal. Ini nama dia. Dia kata pembaziran. Soal,
Jika ada orang berkata bahawa dalil kamu menunjukkan atas bahawa yang meminta sangka itu manusia yang gaib, dua perkara. Pertama, cerita orang tua-tua turun-temurun serta ada katanya hikayatnya. Kalau dia kata ada orang gaib yang nak makan, orang gaib tu yang nak makan, tak ada dalil, memang tak ada dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi cerita tok nenek, dia bagi alasan tu. Cerita tok nenek, hikayat. Kedua, perkara perkataannya tak kala dia menyarung kepada seorang manusia, katanya, hai anak cucu, berikanlah kepadaku makanan supaya aku menolong kamu pada apa-apa pekerjaan yang suka, atau supaya sembuh yang sakit daripadamu. Inilah umpama perkataannya. Ini yang disoal balik ke Syekh Arsyad Banjari. Syekh Arsyad Banjari ditantang balik, betul aku dengar suara kata macam tu. Ni macam mana? Jawab Syekh Arsyad Banjari bahawa cerita orang tua-tua dan katanya hikayat itu tiada sah jadi dalil yang di atas itu. Ini tak sah untuk jadi dalil yang di atas itu, kerana ia semata-mata sangkaan. Ini sangkaan sahaja dan waham juga, dan tiada ada sertanya dalil yang menunjukkan kebenarannya. Ini tak ada dalil nak tunjukkan kebenaran perkara tersebut. Tak ada tuan. Dan demikian lagi perkataan orang yang keseorangan itu sekali-kali tiada sah. Yang dia duduk seorang dengar suara itu bukan suara, tak sah jadi dalil. Orang berkeseorangan itu sekali-kali tiada sah jadi dalil yang menunjukkan atas bahawa yang menyarung itu manusia. Yang demikian itu hanya sah jadi dalil yang menunjukkan atas bahawa yang menyarung itu syaitan jua. Justru suara tu adalah suara syaitan. Ini yang kita sebut. Macam saya katalah, kisah kalau ada orang dia baca Al-Quran, dia baca surah Yasin. Lepas tu dia sampai pada ayat innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah termasuk daripada orang-orang yang diutus. Dia dengar innaka laminal mursalin, engkau adalah orang yang diutus. Dia ingat aku ini adalah orang yang diutus, aku jadi rasul. Jadilah rasul. Na'udzubillahi min zalim. Ini jadi sesat, kufur kalau dia percaya dia jadi rasul. Jadi itu bukan dalil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dengar benda pelik-pelik, jangan ingat, ni malaikat Jibril dah datang. Tak dah. Dah wahyu dah inqita', wahyu dah terputus, dah tidak ada lagi wahyu. Kalaulah dengar, ni macam ni, saya dah jadi nabi, jadi rasul, jadi wali, itu tak percaya. Jadi wali Ustaz, tak perlu, wali tak perlu mengetahui dia tu wali. Orang wali sebenarnya dia tak perlu dia tu jadi wali. Dan insya-Allah kita semua yang lelaki ni rata-rata wali juga. Wali kepada anak perempuan kan. Itu jelas. Jadi kalau orang duk percaya dengar saya jadi wali, itu tandanya tak betul. Sebab wali itu tak takabur. Ada yang kata Ustaz dalam kitab, memang ada dalam kitab. Kalau wali, boleh seorang wali itu tahu dia itu wali. Memang boleh, bukan tak boleh. Boleh. Syahadu pada jalan ni tahu dia itu wali. Akan tapi ketawaduannya lebih besar daripada pengakuan dia, dakwa-dakwi dia. Orang yang nak mengaku ni, saya wali, itu dah salah lah. Orang yang tahu diri dia wali, justru dia itu malu nak sebut, tak nak sebut, dirahsiakan. Kenapa dia kena dirahsiakan? Sebab takut takabur mengalahkan diri dia. Itu lagi teruk. Takabur mengalahkan diri dia boleh menyebabkan kufur. Kerana apa? Kerana iblis dia kufur kerana takabur. Aba wastakbar. Aba dia tolak dan dia istikbar. Wastakbar tu berarti dia menjadi takabur. Dia merasa dia lebih hebat daripada Adam. Adam dari tanah, aku dari api. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia justru tak sebut. Dia diam dan tak ngaku menjadi wali.
Hanya sah jadi dalil yang menunjukkan atas bahawa yang menyarung itu syaitan juga kerana beberapa nas Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama yang menunjukkan bahawa yang boleh menyarung dan masuk kepada badan itu malaikat dan syaitan juga, kerana malaikat dan syaitan itu dijadikan Allah kuasa pada mengerjakan yang suka hingga ia dapat masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi perbezaannya bahawasanya malaikat itu ia tiada menyeru melainkan kepada jalan petunjuk dan kebajikan, dan syaitan itu ia tiada menyeru melainkan kepada jalan sesat dan kejahatan. Syaitan itu dia tiada menyeru melainkan kepada jalan sesat dan kejahatan. Jadi suara tu suara syaitan nak ajak buat benda maksiat. Orang yang dengar tadi engkau adalah termasuk di kalangan para rasul, berarti suara tu kita anggap suara syaitan. Kalau tuan-tuan dengar macam tu, wah ini syaitan. Macam saya sebutkan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia sebut ikhsya ya la'in, pergi beramboi wahai yang terlaknat. Itu misalnya dia. Syahdan tersebut di dalam hadis bahawa seorang malaikat bernama Mulhim. Jadi ada di dalam hadis, ada seorang malaikat bernama Mulhim berdiri pada hati anak Adam pada pihak kanan dengan titah Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menyeru kepada kebajikan. Dan seorang syaitan bernama Waswas berdiri pada hati anak Adam pada pihak kiri, sentiasa menyeru kepada kejahatan. Sebab itu di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu tariqah, dia ada zikir, cara berzikir la ilaha illallah. Yang mana zikir itu ditembakkan, kita niatkan, kita tembakkan dekat bahagian dipanggil dengan nafsul amaratud bisu, tempat was-was dan lain-lain itu dekat hati. Ditembakkan kat situ, hati kiri bawah. Di kiri bawah. Ini disebut di dalam ilmu tariqah. Kerana tujuannya apa? Dengan zikir tadi kita harap nafsu kita itu kalah, patah. Nak beli tu, ini nafsu ni, apa ni? Lawan. Macam tu. Kan? Kita dok beribah apa? Astagfirullahalazim. Lawan dia dengan mana? La ilaha illallah. Tembakkan tu, bagi dia kalah hawa nafsu tersebut. Ini boleh buka dalam kitab bernama Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub dalam bahasa Arab. Tanwirul Qulub dikarang oleh Syekh Amin Al-Kurdi, ulama besar di Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Dan kitab itu menjadi pelajaran muqarrar di Al-Azhar kalau nak tahu. Jadi waktu saya jumpa Syekh Ali Jum'ah, dia kata dia memang mengaji dekat Rihab Al-Azhar di Universiti Al-Azhar, di Jami' Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar. Dia mengaji kitab ni lah ni. Kitab Tanwirul Qulub. Diajarkan, dia mengaji. Keturunan yang mengarang kitab Tanwirul Qulub tu pernah datang Malaysia, yang bawa kawan saya lah. Nama dia Ustaz Dr. Ahmad Najak dari USIM. Dia adalah panel pakar tasawuf Jakim. Panel pakar tasawuf Jakim. So dia yang bawa, dia baiklah dengan keluarga tu. Keluarga Al-Kurdi, orang Kurdi, boleh Parsi, boleh Arab. Boleh Parsi, boleh Arab. Jadi hebat dia. Jadi ada kitab nama dia Tanwirul Qulub. Dia ajar macam nak bersihkan. Dan itu kena melalui guru mursyid. Jadi tak boleh sembarang-barang amal. Tapi ada, kena syarat dia kena ada guru mursyid. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita boleh menghapuskan hawa nafsu ini. Tanwirul Qulub. Okey. Maka segala lintasan hati mengenai kebajikan datang daripada pihak seruan Mulhim dan dinamai seruannya itu ilham. Jadi kalau contoh dia, aku nak hantar anak aku ni pergi mana ni,
Satu nak pergi sekolah yang ni atau sekolah yang ni. Ilham rasa. Dalam ilham dia dapat ilhamul. Pergilah hantar dia dekat sini, sekolah ni, sekolah baik-baik. Walaupun sekolah international hebat, tapi tengoklah anak perempuan yang pergi situ semua pakai skirt-skirt atas lutut. Yang pergi kat sini semuanya pakai tudung labuh-labuh. Pilih mana? Oh, yang ini, tapi sekolah yang ni bumbung dia macam nak retak aje. Tak apalah, hantar situ betul kalau bumbung dia. Madrasah ni bukannya kaya, tuan-tuan. Madrasah ni miskin-miskin, harapkan sumbangan saja. Kalau kita hari ni hantar anak pergi sekolah international school, bayar 20,000 sebulan. Ya Allah, saya dah dengar tengok tu 20,000 sebulan. Boleh pula. Nak bagi sedekah kat madrasah 500 sehari. Sebulan pun kita kena ikut. Kan? Ni mahal sangat. Contoh dia. Ini contoh dia pada hari ini. Sebab itulah macam mana umat Islam ni nak naik. Tapi tak apa. Saya kata kat tuan guru, tak apa. Pondok ni nampak buruk, kodoh, nampak kayu, sengit, tak apa. Yang penting ikhlas mengajar. Ma yakhruju minal qalbi yaqau fil qalbi. Apa yang keluar daripada hati letak dalam hati. Anak murid dia semua jadi ulama. Ini jadi kami ni di pondok macam tu. Pondok saya ni dari kayu sampai bangunan lah. Ada bangunan, bukan tak ada bangunan. Kita buat proposal, buat bangunan. Tapi makan minum semua sendiri, masak sendiri, makan sendiri, semua sendiri. Kitab semua sendiri. Tapi alhamdulillah, kita keluar setiap tahun berapa ratus calon ulama, berapa ratus. Hafal alfiyahnya, kitab-kitab fikih syafi'inya keluar banyak, lahir kan ilmuwan. Tak ada sijil, tak apa, tak ada sijil. Sijil pondok, kita buat sijil pondok dah selesai. Jadi dia lulus mana? Dia lulus pondok. Contoh dia macam tu. Di Indonesia dengan cara macam tu, University Al-Azhar di Mesir mengiktiraf budak lulus sijil pondok daripada yang lulus daripada sekolah kerajaan. Sebab apa? Yang dari pondok ni hafal Quran, hafal matan, kitab, pandai baca tulis, pandai. Yang lulus sekolah kerajaan baca tak reti nahu, tak hafal homo, benda tak hafal, lulus kertas sahaja. Ni di Indonesia lah. Dia panggil Madrasah Aliyah Negeri Man dibandingkan pondok jauh. Pondok semakin lama semakin besar. Syekh Nuruddin Hafizahullah. Saya ingat lagi saya pergi pondok dia tahun 2009 di Bogor. Neighbor lah dengan rumah isteri saya tu, neighbor. Saya pergi situ, murid dia kalau tak salah waktu tu 100 ke 200 je. Senyum je, tak ramai, kosong je. Dan bagi baru-baru ni, terakhir saya pergi 2019. Penuh 3,000 ke 4,000 murid dia. Asrama dah penuh, dah tambah-tambah dah. Dah buat tambah, asrama dah tambah-tambah. Penuh. Semakin lama semakin besar. Sebab apa? Mak bapak tak percaya letak anak kat sekolah biasa ni. Sebab di Indonesia banyak sekolah ni dah dimasuki oleh narkoba, dadah. Contoh dia dan lain-lain, macam-macam. Dia orang tak berani. Dan kalau bagus pun tapi diorang lebih cenderung letak di pondok. Sebab pondok ni bagus, berkualiti. Walaupun lah sengit-sengit ke, tak adalah aircon tak ada. Misalnya dia kipas pun tak ada, tak apa. Yang penting anak jadi alim. Ini jadi berguna. Jadi orang yang bermanfaat di dunia ini. Jangan cakap tak boleh mengaji sana, tak boleh sambung sana. Boleh. Jadi kerajaan dia dah buat cara dia tak semestinya kena sijil, dia kena ikut ujian. Kalau dia lulus ujian bolehlah masuk universiti. Misalnya dia adalah cara-cara dia panggil ujian pensetaraan. Ni di Malaysia kita tak ada lagi. Semua nak kena kontrol, akhirnya madrasah sakit. Lepas tu apakah yang selain madrasah pondok ini boleh melahirkan ulama? Kita tengoklah. Berapa banyak nahwu sorof hafal. Jangan lulus tam mumtaz mutasofi. Mumtaz mutasofi ni perfect, sempurna. 4A lah, 10A lah gitu kan. Lebih kurang macam tu.
Sampai negara Arab buka kitab Arab tak boleh bunyi. Ini banyak terjadi. Saya saksi kat Morocco. Kat Morocco saya saksi. Lulus SPM 10A, bahasa Arab tinggi A+. A+, buka kitab Fathul Qorib tak reti baca. Macam mana? Tak reti baca. Pening kepala. Tak payah jauh-jauh. UIA juga. Lulus dah Salfat. Tapi tak boleh juga menulis, tak boleh juga baca kitab Arab dengan betul. Ini bukti fakta. Macam mana? Tinggi tak kisahlah bangunan madrasah sekolah agama tinggi 10 tingkat ke, semuanya aircon ke, kalau tak berhasil macam tu, tak payah. Sebab tu kalau anak saya dah kata dah, semua pergi pondok. Saya tahulah, mak saya dah kata, tak boleh. Kalau dia tak nak pergi, tak boleh paksa, memanglah. Tak boleh paksa, saya nak lah waktu saya kecil. Tapi saya ada azam lah, tak boleh. Kalau nanti dah besar, pergi pondok. Kita cubalah doa supaya dia nak pergi pondok. Ilham kata hantar pergi pondok, hantar pondok. Daripada masuk sekolah bayar 20,000 sebulan. Wish. Kan? 20,000 sebulan banyak tu tuan-tuan. Tapi Ustaz, kalau belajar kat sekolah mahal ni insya-Allah boleh jadi engineer hebat. Tak apalah kalau nak ikut dunia moden, boleh bukan tak boleh, bagus pergi, it's okay. Tapi ilmu agama juga penting. Kita perlu cetak ulama. Ini kita perlu cetak ulama hari ini. Dan segala lintasan hati mengenai kejahatan datang dari pihak seruan was-was. Dia was-was ni. Anak aku hantar kat pondok nak makan apa? Itu was-was. Tuan-tuan jangan macam tu. Was-was nak makan apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita nak dustakan? Firman Allah SWT, wa ma min dabatin, tidak ada satu binatang melata pun di atas bumi ini melainkan Allah dah tentukan rezeki dia. Dia belajar pondok ke, dia pergi belajar dekat international school ke, Allah dah tentukan rezeki dia. Allah dah tentukan rezeki dia. Berapa banyak orang belajar tempat mahal-mahal, kerja lepas tu bankrupt, berapa banyak. Berapa banyak orang lulusan pondok jadi jutawan pun ada. Jangan cakap tak ada. Jadi ilmuwan pun ada. Banyak. Ini. So jangan, tak boleh kita sangka belajar tempat bagus bayar mahal akan jadi kaya raya. Lulus universiti yang bagus dengan predikat yang tinggi akan menjadikan dia seorang yang kaya raya. Ajaran atau idea menganggap bahawa masuk sekolah kena belajar rajin-rajin, ujian biar dapat A supaya nanti boleh kerja yang sedap, duduk aircon, gaji besar, ini perlu dibatalkan. Faham? Sebab apa? Kita belajar tu sebab nak lulus ujian, sebab nak dapat sijil bagus, boleh kerja, dapat duit, makan, isi perut kenyang. Itu kita fikir. Ini pemikiran sekular. Saya tak setuju. Saya memang tak suka dan tak setuju. Kerana apa? Umat Islam kita menuntut ilmu kerana ni. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini sebab ni. Yang kat depan tulisan ni. Menuntut ilmu kerana dia fardu. Itu pertama kita menuntut ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sebab nak makan. Yang kedua, kita menuntut ilmu, apa yang kita akan jadi kita serahkan kepada Allah. Ada ujian dan lain-lain perlu. Kerana apa? Kalau tak ada ujian, macam mana kita nak tahu dia itu betul-betul faham ke tak pelajaran tersebut? Bukan sebab nak dapat A untuk ni, tak betul. Itu niat dia dah tak betul. Niat kita belajar rajin-rajin, dapat ilmu, diuji betul. Dia itu ada ilmu, itu tujuannya. Sebab itu orang dulu bila hafal Quran bukan untuk lulus muqarrar. 3 tahun khatam muqarrar, kejar lulus muqarrar, cek balik tak hafal. Ada kawan-kawan yang masuk di sekolah-sekolah tertentu, sains, tahfiz lah apa kan. Muqarrar tu keluar, anak saya al-hafiz, baca Al-Quran salah, tak hafal.
Sebab apa? Ikut muqarrar. Ikut muqarrar tu apa? Nak cepat. Dia kena paksa, dia hafal langgar je. Tak boleh. Ulama dulu nak hafal betul-betul. Kalau kat pondok tu tempat hafal Quran, dia hafal kerana nak hafal. Ini. Jadi buang was-was ni. Nak makan apa? Tak. Urusan rezeki Allah dah tentukan. Ada orang tak pernah masuk sekolah jadi jutawan. Tak? Orang tak masuk sekolah boleh jadi jutawan kalau nak kejar harta. Dan kita tahu harta tu. Ada orang lulus tinggi, sijil semua, PhD. Kerja bagai nak rak tak juta-jutawan juga. Tak kaya-kaya juga. Buka bisnes. Buka lah bisnes macam mana tak kaya juga. Sebab apa? Allah SWT yang menentukan rezeki dia. Ini dia tuan-tuan. Allah dah tentukan. So kita menuntut ilmu kena niat yang betul. Dan dinamai seruannya itu was-was. Ini nama dia, seruan dia itu was-was. Maka apabila seorang manusia menyebut zikrullah, syaitan itu berundur, khanasa. Berundur. Jadi bila kita berzikir, syaitan tu lari dari kita. Sebab itu kita kena berzikir. Dan nyahlah daripadanya hati. Supaya hati nyah. Syaitan nyah. Zikir. Dan apabila ia lalai daripada menyebut Allah, bila dia lalai nak sebut Allah, ia datang pula, syaitan datang balik. Sebab itu kena banyak zikir. Khamis malam Jumaat je tak cukup. Tak cukup. Kalau saya di Johor, saya pernah pergi Johor. Dekat Johor tu alhamdulillah ada orang buat yang dipanggil dengan baca Asmaul Husna. Pagi-pagi lalu dibaca Ratib Al-Atas pagi-pagi di beberapa masjid. Dan ada anjuran Jabatan Agama Islam Johor, dia ada buat zikir pagi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu, dibaca tiap pagi tu. Jadi orang kita ingat, kita ni jamaah ni perlu kepada pemakanan hati. So kena banyak berzikir pagi. Itu. Jadi dia buat tiap-tiap hari. Ratib Al-Atas tiap-tiap hari. Ratib Al-Hadad kita dah pernah buat di masjid ni. Ratib Al-Hadad 2-3 tahun lepas. 2019 kan. Kita baca sebelum kelas, kita baca Ratib Al-Hadad misalnya. Ini bagus. Zikir, ini bukan zikir Rasulullah SAW, Ustaz, tak masuk. Siapa kata buka dalam tu semua daripada Rasulullah SAW. Nama dia Ratib Al-Hadad. Sebab yang susun itu Imam Al-Hadad, itu je. Apa beza dengan maksurat? Sama je. Beza dia Hasan Al-Banna dia namakan maksurat. Maksurat datang daripada Rasulullah SAW, maksur. Itu tu jadi. Ratib Al-Hadad sama. Ratib Al-Hadad cuma dia namakan Ratib. Nama dia tu orang datangkan kemudian. Sebab ini Imam Al-Hadad yang susun. Ratib ini susunan-susunan zikir. Sama je. Beza nama. Jadi nama tu jangan kita kena tipu. Jangan pula Ratib Al-Hadad ini bukan datang daripada Rasulullah SAW. Tak betul. Tengoklah isi dia. Tengok isi dia. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan nyahlah daripadanya hatinya. Dan apabila ia lalai daripada menyebut dia, ia datang pula. Itulah mafhum firman Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Surah An-Nas. Itu dikasih tu. Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin dan lainnya. Ni dia tuan-tuan. Dalam kitab Minhajul Abidin dan lainnya. Baik. InsyaAllah kita kena lawan was-was ni. Penyakit was-was ni kita kena lawan. Kita pegang kepada mulhim ni. Apa yang mulhim katakan kepada kita. Maksud ilham ini yang kita pegang. InsyaAllah semoga umat Islam semakin teguh keimanan, istiqamah dan penuh dengan barakah, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.